Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naltaqi fi hadzal yaum wa nata'allamu al-lughata al-arabiyyah, dan kita akan belajar bahasa Arab lil muhadasah, untuk komunikasi. Sebelumnya, wa qabla dhalik, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sebabkan hari ini kita agak awalkan sikit. Jadi sepatutnya kan pukul 12.45 sepatutnya. Cuma hari ni saya awalkan jadi pukul 12.35 sebabkan saya nak kerjakan hari Jumaat. Takut terlewat nanti saya datang ke masjid. Jadi saya awalkan 10 minit daripada waktu yang biasa. Sepatutnya pukul 12.45. Pada hari Jumaat ni saya ubah jadi pukul 12.35. Saya pun minta maaf ya kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan khususnya pada Pusat Tahfiz Taqwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhas sadatul kiram, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita yang mana sebelum ni kita dah berbincang qabla hadza ta'allamna, kita dah belajar an dhamir wa ad-dhamair wad-dhamair milqiyah, dan kita dah juga bincang tentang kata ganti nama dan kata ganti nama kepunyaan. Okey tuan-tuan dan puan-puannya. Idan hadzal yaum, fi hadzal yaum, pada hari ini, nata'allamu anil isim. Kita balik lagi kepada kaedah isim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isim dalam bahasa Arab, kata nama, dia terbagi atas dua. Kata nama tu, isim tu terbagi atas dua, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pernah bincang ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ta'allamna fi yaumil itsnin, kita pernah bincang pada hari Isnin. Bi annal isim, sebab sesungguhnya isim tu yang qasimu ila qismaini, dia terbagi atas dua, sama ada yang gunakan alif lam, imma bada'a bil alif wal lam, wa imma bi fi akhirih tanwin, ataupun yang diawalkan dengan alif lam, sama ada juga yang diakhirkan dengan tanwin. Pernah kita bincang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi isim tu ciri khas dia kan, kadang-kadang dia guna alif lam, ataupun kadang-kadang dia berakhiran tanwin. Jadi apa perbezaan isim yang di awalan dia alif lam dan di akhiran dia ada tanwin? Sama ada masa tu kita bincang al-kitabu, boleh setiap isim boleh kita bagi alif lam, ataupun kita tak nak buang-buang tinta, nak guna alif lam, buat saja kitabun. Alif lam tu Ustaz banyak habiskan tinta, kita buat saja kitabun, boleh je. Tapi dia berbeza makna dia, berbeza fungsi dia. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah kalau dia guna alif lam, dia tu dinamakan dengan isim yang ma'rifah. Kalau dia yang bertanwin, dinamakan dengan isim yang nakirah. Itu perbezaan dia tuan-tuan dan puan-puan. Perbezaan pertama dari segi istilah. Kalau dia menggunakan alif lam, dinamakan dengan ma'rifah. Kalau dia bertanwin, dinamakan dengan nakirah. Jadi Ustaz, apa tu ma'rifah nakirah? Itulah yang kita akan bincangkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Hal fahimtum? Sila jawab dekat ruang komen. Hal fahimtum tuan-tuan dan puan-puan semua? Hajar Aisyah tak tukar baju ke Ustaz? Okey, saya tak tukar baju lah. Macam mana, tak sempat? Okey, Hajah Maslina, waalaikumsalam. Okey, jadi itu kita bincang hari ini. Okey, fahimat Hajah Maslina. Syukran Hajah. Jadi kita bincangkan tentang nakirah wal ma'rifah. Apa tu ma'rifah dengan nakirah?
Kita tengok tuan-tuan perempuan ya. Makrifah, kalau dalam bahasa kitanya, ini adalah kata nama khas. Dia dah jelas dah. Kitab tu. Kalau nakirah, kata nama am. Maknanya apa? Sebuah kitab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kaitkan dengan bahasa Inggeris dia, yang makrifah ni nama dia definite noun. Kalau nakirah, indefinite noun. Tak tahulah macam mana penyebutan bahasa Inggeris saya, silap ke tak. Janji macam tu dia. Sini definite noun, sini indefinite noun. Nanti bolehlah Haji Yusri bagi dekat komen tu tulisan dia indefinite dengan definite. Haji Yusri sebab dah belajar jauh-jauh ke Australia, ke mana? Selandia, New Zealand. Okey, masya-Allah. Jadi makrifah dengan nakirah, ini yang khas, ini yang am. Yang khas ni Al-Kitabu, kitab tu, kitab ni. Kalau kitabun, sebuah kitab. Kita tak tahu lagi yang mana satu kitabnya. Ini ni sama macam the book. Ini sama macam a book. Macam itulah perbezaan ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Hal fahim tum? Sila jawab dekat ruang komen. Hal fahim tum tuan-tuan dan puan-puan? Okey, masya-Allah. Haja Aisyah, Haji Zainal, Haja Masina. Okey. Jadi itu ya. Makrifah dengan nakirah. Perbezaan pertama dia ni. Belum habis lagi ni. Kalau habis ni, kita dah tutup je ni kelas kita ni. Belum habis lagi perbezaan makrifah dengan nakirah. Ada lagi perbezaan dia tuan-tuan dan puan-puan. Macam juga, kalaulah contoh kata nama orang tuan-tuan dan puan-puan. Nama orang ya. Contoh dia nama dia, macam nama saya lah, Yusuf. Ustaz, nama Ustaz Agung tak? Bukan Yusuf. Nama saya yang kedua tu Yusuf. Agung Yusuf. Okey, Yusuf. Yusuf ni makrifah ke nakirah tuan-tuan dan puan-puan. Yusuf ni. Yusuf ni makrifah ke nakirah. Sila jawab dekat ruang komen. Yusuf ni nama orang Yusuf Ahmad. Siapa lagi ya? Nama-nama lah. Haji Zainal, Hajah Maslina, yang lain Haja Aisyah. Itu tu nama-nama semua tu termasuk pada makrifah ke nakirah. Sila jawab dekat ruang komen. Okey, makrifah, masya-Allah, Hajah Maslina. Makrifah, ada lagi? Hayanan Haji, itu Syukri. Sila jawab. Nama orang ismul alam, sama ada nama orang, nama negara pun juga masuk. Adakah dia makrifah ke nakirah? Sila jawab tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Syukri, sila jawab Syukri. Okey. Adakah nama ismul alam, nama istilah dia? Dalam modul tuan-tuan dan puan-puan tengok, boleh cari sana. Di sana tu saya bagi istilah ismul alam. Adakah nama orang macam Yusuf ni termasuk makrifah ataupun nakirah? Sila jawab tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Hajah Hasnah, makrifah, betul. Hajah Nurmadiah, makrifah. Haji Zainal, makrifah. Masya-Allah. Okey, jadi kalau nama orang, nama orang, ismul alam, nama negara, nama brand ataupun yang lain-lain lah nama-nama, itu tu dia termasuk kepada makrifah. Jadi Ustaz, kalau kita nak bagi makrifah, mana kita tambah alif lam? Tak payah. Sebab nama tu tak payah kita bubuh-bubuh alif lam. Macam nama ni tak payah bubuh alif lam. Dia tetaplah dia makrifah. Jadi dia ni makrifah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia makrifah. Nama ya. Jadi setiap nama makrifah. Tak payah kita cari alif lam dia. Tak jumpa-jumpa. Okey. Lepas tu macam sebelum ni kita dah bincangkan kata ganti nama. Ana, antuma, antum. Ana ni. Ana, antuma, antum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Semua kata ganti nama. Adakah dia makrifah atau nakirah tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila jawab dekat ruang komen. Sila jawab. Ana. Ana ni kata ganti nama ad-dhamir ataupun ad-dhamair. Adakah dia makrifah atau nakirah? Sila jawab tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Saya tunggu tuan-tuan dan puan-puan. Sila jawab. Okey, makrifah. Haji Zainal, Hajah Maslina, makrifah. Masya-Allah. Ada lagi? Okey. Betul. Masya-Allah, semangat semua ya. Adakah dhamir ni makrifah atau nakirah?
Okey, kita jawab ya. Kalau domir, kata ganti nama, saya, kamu. Itu kan dah jelas tuan-tuan. Dia, kamu, mereka. Dah jelas benda dia dah. Sebab tu dia termasuk kepada makrifah. Jadi ana semua ni, kata ganti nama, termasuk kepada makrifah. Saya buat sinilah ya. Ana. Dan lain-lain ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Lepas tu, Ustaz, nakirah mana ni? Nakirah satu tu je. Ada lagi, nanti nakirah ni cuma satu ni je cerita tuan-tuan dan puan-puan. Yang lain lagi, dalam bahasa Arab ada istilah dia kata tunjuk. Kata tunjuk tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Kata tunjuk ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah baca dalam Al-Quran. Zalika, hadhihi, zalika, hazihi. Dalam Al-Quran terbaca lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Al-Baqarah ada zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika, kata tunjuk itu. Maknanya itu ya. Zalika ni, adakah dia makrifah atau nakirah tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila jawab dekat ruang komen. Adakah dia makrifah? Betul Haja Aisyah, betul. Semua domir makrifah. Okey, sekarang ni isim kata tunjuk ni. Adakah dia makrifah atau nakirah tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila jawab dekat ruang komen. Okey, Hajah Nurbadiah makrifah Ustaz. Masya-Allah. Haji Zainal makrifah, masya-Allah. Okey. Okey. Betul. Jadi Hajah dan Haji semua betul. Tuan-tuan dan puan-puan semua betul. Zalika ni termasuk kepada makrifah. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Selepas tu, ini nama dia kata tunjuk. Dalam bahasa Arab dinamai dengan ismul isyarah. Jadi kalau dalam modul yang saya hantar kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tulis istilah dia. Ini adalah ismul isyarah. Dekat bawah modul tu, dekat page dekat bawah tu, bahagian bawah dia dah ada sebagai istilah dia. Ismul isyarah. Lepas tu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah baca dalam Al-Quran. Allazi, allazina, sama saja. Allazi ataupun allazina. Ya ayyuhallazina amanu, sama juga. Allazi pun sama juga. Lepas tu, adakah allazi ni makna dia yang ya, kata sambung nama dia. Nama dalam bahasa dia isim mausul. Isim mausul ni makrifah ke nakirah tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila jawab dekat ruang komen. Okey. Isim mausul, adakah dia makrifah atau nakirah? Sila tuan-tuan dan puan-puan jawab dekat ruang komen. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Adakah dia ni isim mausul atau yang allazi allazina, adakah dia makrifah? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila. Betul. Haji Zainal dia. Haji Zainal, Haja Maslina, Haja Aisyah. Rian, betul. Rian Syukri tu ya. Okey, betul. Dia adalah makrifah. Okey. Dah ada berapa kategori makrifah tuan-tuan dan puan-puan? Ada 5 ya. Satu guna alif lam, satu nama orang, ismul alam ataupun nama-nama lah. Kata ganti nama, kata tunjuk, isim mausul. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi macam mana dia? Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cakapkan dalam bahasa Melayu ni dia macam kata majmuk. Contoh dia, pintu kelas. Babu fasli. Ni kata majmuk ni istilah dia. Dalam modul ni, dalam bahasa komunikasi, insya-Allah kita akan belajar yang ni. InsyaAllah kita akan belajar yang ni. Yang ini pun kita akan belajar juga. Jadi, babul fasli ni insya-Allah kita akan belajar. Ini ni, 2 kata jadi satu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar ni, dengan ustaz-ustaz yang lain mungkin dah dengar dah. Istilah dia apa ni? Mudhaf dengan mudhafun ilaih. Yang mudhaf ni tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah dia ni makrifah atau nakirah yang mudhaf ni? Sila tuan-tuan dan puan-puan komen dekat ruang komen. Sila. Okey, sila. Idhafah betul ya Aisyah. Adakah dia mudhaf dengan mudhaf ilaih tu adalah makrifah? Mudhaf dia tu makrifah. Babu tu adakah makrifah dia? Hajah Maslina makrifah. Okey, betul. Haji Zainal betul makrifah. Okey, ada lagi? Masya Allah. Semua dah betul lah. Okey. Jadi, kalau mudhaf
Mudhaf ni tuan-tuan dan puan-puan, kawan dia makrifah. Kawan dia makrifah ni alif lam ni. Kalau kawan dia makrifah, mudhaf ni pun juga kena jadi makrifah. Maka dia makrifah. Automatik dia makrifah. Macam tuan-tuan dan puan-puan cakap, macam kita cakap hari sebelum ni ya. Semalam yang kita belajar ya. Kepunyaan. Buku saya. Jadi dia macam mana? Kitabi. Buku saya. Buku ni ada dua ni kata majmuk ni. Buku dengan saya. Buku saya. Buku saya. Mudhaf ilaih dia mana? Ini mudhaf dia. Ini mudhaf ilaih dia. Nanti kita akan belajar kaedah mudhaf ilaihnya tuan-tuan dan puan. Okey. Buku ni, kitab ni dia tak ada alif lam. Tapi dia makrifah. Kenapa makrifah? Sebabkan pasangan dia mudhaf ilaih dia makrifah. Kata ganti nama saya. Saya termasuk makrifah. Jadi yang keenam tuan-tuan dan puan-puan adalah apabila mudhaf berpasangan dengan mudhaf ilaih yang makrifah. Hal fahimtum tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey, hal fahimtum sila jawab dekat ruang komen. Hal fahimtum? Okey, masya-Allah. Jadi yang kita bincang hari ini makrifah dengan nakirah. Kalau makrifah dia ada 6 kaedah dia. Tuan-tuan dan puan-puan kalau ada modul boleh baca sana ya. Yang pertama beralif lam, nama ismul alam, nama orang, nama negara, nama-nama lah. Lepas tu kata ganti nama yang ketiga, yang keempat kata tunjuk, yang kelima kata sambung, kata hubung, yang tu, yang keenam kata majmuk dalam bahasa kita dia atau mudhaf dengan mudhaf ilaih. Okey. Jadi tu sebelum kita tutup tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tutup ya, kita belajar ni kena faham juga apa guna dia kita belajar ni. Ustaz, kita kan belajar komunikasi, adakah komunikasi dia ni berkenaan dengan makrifah nakirah? Ada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau kita dalam membina ayat, kita kena bina ayat tu yang pertama makrifah, yang kedua nakirah. Itu step yang paling simple sangat tuan-tuan dan puan-puan semua. Step yang paling simple. Memang banyak lagi cara dia membina ayat, tapi ini yang paling simple. Pertama makrifah, kedua nakirah. Pertama makrifah, kedua nakirah. Contoh dia Ustaz, kita buatlah. Pelajar pandai. Pelajar bahasa dia talibun. Pandai mahirun atau mahir. Sila tuan-tuan dan puan-puan bina ayat pelajar tu pandai. Dengan yang ni, dua perkataan ni. Sila. Pertama makrifah, kedua buat nakirah. Sila tuan-tuan dan puan-puan komen dekat ruang komen. Apa bahasa Arab dia? Pelajar tu pandai. Dengan dua perkataan ni. Sila tuan-tuan dan puan-puan komen dekat ruang komen. Saya tunggu. Okey. Sila jawab. Bina dengan ayat tu. Pertama buat dia makrifah. Kedua buat dia nakirah. Jadi pelajar ni letak sini. Mahir ni dekat sini. Sila bina tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya tunggu. Sila. Okey, saya tunggu. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? Pelajar tu pandai. At-talibu zakiyun. Zakiyun boleh. Masya Allah, betul. Zakiyun pun boleh. Mahirun pun boleh juga. Okey, Hajah Maslina. Betul. Masya Allah. Ada lagi? Syukri. Dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila. Okey. Ada lagi tuan-tuan dan puan? Jadi kalau kita nak membina ayat, kita kena bina ayat tu dimulai dengan makrifah, lepas tu disempurnakan dengan nakirah. Sila dengan dua perkataan ni saja. Pelajar tu mahir, pandai. Sila tuan-tuan dan puan bina. At-talibu zakiyun. Ada lagi tuan-tuan dan puan? Macam mana kita nak bina dia? Pertama, talib ni kita jadikan dia makrifah. At-talibu. Mahir ni kita jadikan nakirah. Maknanya mahirun. Guna tanwin saja. Mahirun. At-talibu mahirun. Pelajar tu mahir, pandai. Dan ini dah ayat yang sempurna tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Ini dah ayat yang betul dalam bahasa Arab. Jadi kita tak boleh salahkan lagi ayat ni. Walaupun hanya dengan dua perkataan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Pentingnya kita belajar makrifah nakirah. Hal fahimtum semua? Ayuhas sadatul kiram, sila jawab dekat ruang komen. Hal fahimtum? Okey, hal fahimtum? Okey, Masya Allah.
Haji Zainal, Hajah Fahria. Okey. Okey. Syukri. Okey, hal fahim tu masya-Allah, fahimna semua. Okey. Okey, betul. Hajah Aisyah. Kalau mudhaf, dia tak boleh bertanwin dan tak boleh beralif lam. Nanti insya-Allah kita akan bincang perihal mudhaf ni, insya-Allah. Jadi itu sajalah kelas kita hari ini. Jadi kita dah fahamkan tentang makrifah nakirah dan kita tahu pun fungsi dia dalam membina ayat. Sebabkan tajuk kita, keinginan kita adalah untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas kehadiran dan semangat daripada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk belajar bahasa Arab. Syukran ala husni ihtimamikum. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirukum.